قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, yang bermaksud barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji, perkataan yang buruk, perkataan yang tak elok, dan perbuatan yang buruk, perbuatan yang tak elok dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada orang tersebut untuk meninggalkan makan dan minumnya, yakni berpuasa. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis dan begitu juga saudari moderator dan pengurusi majlis. Yang dihormati Ustaz Zainullah, pengurusi Dewan Perwakilan Mahasiswa Zaqazi, seluruh jawatan kuasa pelaksana. Begitu juga kalau yang hadir daripada Barisan Kepimpinan PCZ Perubatan Cawangan Zaqazi, dan seluruh sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tak lupakan kepada Safaiz. Safaiz ni filem anda dan Ustaz Zuhaili filem anda. Jadi kat Zaqazi ni ada dua ulama dah kita letak. Allah. Ada kalau dari Iftak tu dia hantar cawangan dia. Syekh Amrul seorang, Syekh seorang lagi. Bukan Asyari, bukan Zuhaili. Maksudnya ada belaka dah. Patut fix siang, fix sebagainya. Bagi mufti cawangan dia. Bentang, badai. Yang lain boleh bentang lah ke? Cuma jawatan diorang kena bentang. Diorang bentang lah. Okey. Alhamdulillah sampai juga dan kita boleh sama-sama mengambil apa yang ingin disampaikan Dr. Syukurobi berkenaan dengan fiqh. Kalau bahasa Melayu standard sekarang, kalau PTS guna, PTS antara syarikat yang jaga bahasa fiqh. F-I-K-A-H, fiqh. Kalau fiqh dah tak guna dah. Begitu juga Ramadan. Ramadan tak ada hash, R-A-M-A-D-A-N. Itu kalau PTS. Tapi kalau selalunya tulisan-tulisan ustaz, dia akan guna Ramadan, hash ada. Sebab metod penulisan bagi ustaz, yang penting pertama sampai ilmu. Tulisan tak standard pun tu kemudian. Macam ulama ada koma kan kalau ustaz salah tulis. Moden tak, ulama, fuqaha, dia tak ada koma belakang. Tu tulisan dulu. Tak kata. Dan ini antara satu pertimbangan yang baiklah. Kita mengaji agama, kita mungkin boleh ikut tulisan, tapi mana sesuai lah, mana kita rasa seronok. Kalau PTS, orang sastra ataupun orang yang pandai bahasa, pada utama ialah bahasa dahulu. Sebab bahasa itu melambangkan. Untuk ulanglah metod penulisan yang macam mana nak guna. Ala kulli hal, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun ada tentang fiksiam ni kan Perubatan Pusat Kak Sayyidah Zainab, soalan pun banyak. Kata ada surat, bukan surat ni soalan. Jadi kalau ada soalan ke apa, tulis kan. Kalau anda tak jawab, anda suruh dua orang fiqh dan jawab nanti lah. Sebab dua orang dosa Aziz kan, boleh jawab bila. Jadi sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita terus kepada buku ini. Dan kalau kena berhenti beritahu, kalau Ustaz Aziz datang ke dah habis masa tu beritahu lah. Tak habis tak apa, Safaiz Ustaz Zuhaili boleh sambung. Kemudian sebab Ramadan sebulan kan, diorang sambung lah kalau tak habis. Okay? Fake siam ni maksudnya apa? Fake ni kita tahu bahasanya fil lughah, dan bahasa fiqh ni tahu. Tahu macam mana tahu? Tahu kalau bahagian yang lebih asalnya burung tu berkicauan. Tahulah burung tu berkicauan. Tahulah. Asal tahu tu fiqh. Tapi kalau bahasa syarak dia atau istilah dia, fiqh ni kita tahu hukum hakam yang berkaitan dengan perbuatan. Siam ni puasa, bukan siam Thailand Siam ni puasa. Maksudnya di sini tahu hukum hakam berkaitan dengan puasa. Tahu hukum hakam berkaitan dengan puasa yang membicarakan tentang terhadap amal jawarih. Maksudnya perkara yang zahir, yang boleh dinampak, bukan perkara dalam hati. Dia ni mencela dalam hati kan, itu kita tak bincang. Kalau selagi mana mulut dia tak cela, maka dia tak dicela. Itu fiqh. Sebab itulah dalam Islam dia ada tiga asas utama
Yang pertama ialah akidah. Akidah itu melibatkan kepercayaan. Ini yang pasti. Tak ada akidah, yang lain semua runtuh. Akidah. Yang kedua syariat. Yang kedua bukan fiqh. Yang kedua syariat. Ini kena faham. Lepas akidah, syariat. Syariat tu apa? Sistem. Sistem kehidupan. Fiqh tu apa? Dia punya hukum hakam terhadap sistem kehidupan tadi. Satu kita belajar fiqh muamalat, fiqh ibadat. Dia ibadat, muamalat, jenayat, qada tu sistem syariat. Hukum hakam yang ulama bincang tu fiqh dia. Tu beza. Sebab itu macam Tuan Guru Haji Hadi sebut, antara ulama Malaysia sebut, politik Islam ada fiqh dia, ada hukum hakam dia maksud dia. Maksudnya bukan politik Islam, politik cara Islam dan ada hukum dia. Itu fiqh ni kita tahu hukum. Yang ketiga barulah kita bicara berkenaan dengan akhlak atau tasawuf hati. Dan jadi kalau dalam kehidupan kita, perkara yang kita kena cek dahulu selepas akidah adalah fiqh. Contoh perbuatan tersebut cukup rukun, cukup syarat, tidak ada yang membatalkan, maka sah. Settle. Sah. Settle tu. Pas tahap tinggi barulah kita tanya, adakah perkara ini diterima oleh Allah SWT? Maka itu terpulang pada akhlak tasawuf. Sebagaimana yang anda sebut puasa. Hadis Nabi tentang tadi, man lam yada' qaula zur wal amal ni. Orang tadi mengumpat maksiat, berzina, tapi puasa. Berzina batal puasa. Dia buat maksiat ke? Puasa dia sah ke tak? Sah kalau cukup rukun. Terima Allah tak? Kalau buat maksiat secara wajib tak sah. Tak diterima tapi sah. Itu beza. Jadi kita kena faham bahawasanya bila kita buat fiqh, kita kena bersihkan hati. Tapi kalau kita bersihkan hati, kena juga dengan kelakuan. Sebab itu kadang-kadang orang macam masyarakat Malaysia kata, tak apalah, terutama akhwat kat Malaysia yang tak ada pendidikan atau kesedaran agama. Tak apa, pakaian tak tutup aurat tak apa, yang penting hati. Salah. Sebab dia pun baca hadis Quran. Ustaz-ustaz yang ke arah yang bukan Abu Islam ni pun baca hadis Quran. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Tak tengok pada rupa paras, rupa luaran kamu ni, wala ila qulubikum. Kalau bahasa Yaman lah. Dalam hadis Muslim sebut wala ila illa qulubikum wa a'malikum. Perbuatan kamu. Sebab Islam tiga perkara tadi, akidah, syariat. Syariat tu amal jawarih, fiqh amal jawarih. Dan juga dari sudut barulah qulubikum. Penting. Ini adalah antara hujah-hujah dalil supaya kita bawa dan kita faham perkara tersebut. Jadi dah menjawab soalan pertama. Kalau ada nak tanya soalan, Ustaz, sah tak puasa orang tak solat? Kita jawab tadi, sah kalau cukup rukun. Terima tak terima tu soalan nombor 2. Okey. Settle, mudah, senang. Soalan jawab soalan. Okey. Muka surat ke-9. Dr. Yusuf Qadhawi as-siyamu wa hikmatuhu. Puasa dan hikmah puasa tersebut, dia nak bentangkan pada kita dalam Islam itu ada beberapa jenis ibadah. Dan manusia itu diciptakan Allah untuk beribadah, liya'budun, ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh pada Allah taala. Liya'budun sampai bila? Sampai bila liya'budun? Ini Allah sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah taala, bukan sekadar sembah sembahyang je, maksudnya mengabdikan diri kepada Allah taala, buat gerak kerja Islam, jauhi larangan, patuhi suruhan, hatta ya'tiyakal yaqin, sampailah datang keyakinan. Yakin tu macam mana? Yakin dah. Tinggal. Tak? Yakin dalam definisi dalam Quran, yakin itu mati. Walaupun kita hidup, kita yakin, definisi di sisi Allah Ta'ala bukan yakin, hanya zon. Sebab kita tak jumpa lagi mati itu sebut. Jadi yakin itu mati. Sembah Allah Ta'ala, buat gerak kerja Islam, mesti buat apa jua rintangan datang, mesti buat gerak kerja Islam, mesti sembah Ta'ala sampai bila? Sampai mati. Sebab itulah dalam ayat-ayat yang lain Allah sebut dalam juzuk 1, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka itu menyangka akan bertemu Tuhan mereka, menyangka. Tapi dalam tafsir Jalalain dia tafsirkan yakin. Kenapa Allah Taala sebut yazunnu? Sebab mereka belum mati. Mati itu hatta ya'tiyakal yakin, baru berhenti gerak kerja Islam, barulah berhenti daripada kita buat ibadah. Dalam peperangan Ain Jalut yang berlaku dalam bulan Ramadan, juzuk 2 akhir sekali, Allah ketika mana Talut kan panglima Islam yang dipimpin bawah Nabi Daud Islam semua, dia kata jangan minum air melainkan satu apa ni dipanggil apa, satu cedok. Satu cedok. Anda tak biasa bahasa Melayu, bahasa Inggeris tak? Bahasa cedok, satu cedok. Kalau minum lebih tak boleh lawan, tak boleh ikut kita punya ni. Koran kita tak boleh, akan menyusahkan.
tentera Islam ketika itu kata apa? Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junudi. Kami tak ada kekuatan nak bertempur dengan Jalut. Nak minum air pun tak boleh. Minum oleh satu cedok tak boleh. Maka apa yang dijawab oleh tentera-tentera Islam yang kuat? Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Nak poin apa? Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Mereka yang zon akan jumpa Allah Taala. Allah guna kalimah zon. Sebab apa? Sebab yakin itu mati. Bila mati baru berhenti daripada gerak kerja Islam. Sebab itu kalau dulu dengan ustazah-ustazah dulu yang semangat lah kata, kalau jual ni kita tak ada masa rehat kat syurga. Betul lah tu. Sebab yakin tu mati. Biarlah kematian, biarlah duit tak ada, biarlah perjuangan takkan, kena buat gerak kerja. Sebab hatta ya'tiyakan yakin. Itu maksud dia, kan? Itu maksud. Ini ada konsep ibadah dalam Islam. Dan dalam ibadah dalam Islam ada antara ibadah yang memerlukan kepada, ini disebut faminna al-ibadatul lati yu'tiha al-muslimu bi juhdihi al-badani. Yang memerlukan pada gerak kerja tubuh. Macam puasa, solat, gerak kerja tubuh lah. Sebab kena gerak, rokok, bangun sebagainya. Gerak kerja. Ada yang memerlukan pada gerak kerja daripada duit. Sedekah, zakat, infak sebagainya. Dari sudut duit. Tu. Ada yang memerlukan daripada kedua-duanya. Kena ada duit, kena ada kemampuan tubuh. Macam nak pergi haji, kena ada duit. Tak ada pergi duit, tak ada duit, tak boleh, tak wajib lagi. Mereka yang kalau dah kahwin, suami nak pergi haji, pergi umrah yang wajib, nak tinggalkan anak bini kat rumah, pastikan sepanjang perjalanan ada bekalan untuk anak bini yang hidup. Kalau dia ada duit nak bayar tiket, tapi anak bini selama 2 minggu tak ada makanan, tak wajib pergi haji. Tak wajib. Ni yang kena faham. Aulawiyat. Okey. Itulah maksudnya dari sudut puasa, ibadah ada beberapa bentuk. Okey, ibadah ada bentuk. Hati itu hanya peringkat tasawuf dan itu hanya urusan pada Allah Taala, sebab kaedah kita nahkum bil zawahir, kita hanya menghukumkan dari sudut zahir sahaja. Hati kalau selagi mana tak ada bukti, itu serah pada Allah Taala. Kan ketika mana dalam peperangan, ayat apa anda tak ingat? Wa in janahu lis-salmi fajnah. Tak ingat, Allah Alam. Ketika perang, kalau orang kafir pun nak berdamai dengan kamu, maka kamu kena damai. Sebab Islam bukan diturunkan untuk perang. Tapi kalau mereka melawan Islam, kita kena perang sebab nak mempertahankan. Kalau mereka menuntut perdamaian, maka kena damai. Ditanya, kalau mereka tipu serah pada Allah Ta'ala. Sebab hati ni kita tak tahu. Jadi fiqh, kami cakap karya amal jawarih. Okay, mana Syam? Makna puasa. Syam. Fi Janub Thailand, Syam. Okay? Selatan Thailand, Fi Janub Thailand, Janub. Syam itu ialah dari segi bahasa dia al-imsak, kita menahan diri. Menahan diri secara mutlak. Maryam menahan diri puasa daripada bercakap dalam surah Maryam. Allah sebut apa? Maryam berkata, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukadzibal yawma insiya. Aku nazar kepada Tuhan, aku akan berpuasa daripada bercakap daripada orang. Maksudnya puasa dari segi bahasa secara asas adalah menahan diri. Menahan diri daripada makan, menahan diri daripada tidur, menahan diri daripada Facebook, menahan diri daripada iPad, menahan diri daripada baca freelancer sebagainya. Menahan diri itu puasa dari segi bahasa. Dari segi syarak dia, syarak. Maksudnya apa kehendak syarak? Kehendak syarak ialah, kalau di sini al-imsaku imtina'u iradi anit ta'am wa syarab wa syaratin nisa, ataupun imsaku anit ta'am wa syarab wal mufattirati, maksudnya menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara. Wal mufattirat maksudnya perkara-perkara yang menahan diri, yang membatalkan puasa, sama ada bersetubuh, sama ada apa sebagainya, misal rokok sebagainya. Misal rokok batal, misal shisha batal dan sebagainya. Dan daripada apa? Min tulu'ai fajri, daripada terbit fajar, bukan daripada azan subuh. Daripada terbit fajar hatta ghurubi syams, sampailah tenggelam matahari. Niatkan Allah Ta'ala lah. Maksudnya apa? Kenapa anda sebut terbit fajar masuk waktu subuh, bukan azan subuh? Sebab kadang-kadang azan lewat 10 minit. Takwim tulis subuh pukul apa? Pukul 7. 3.25. Kebetulan satu hari tersebut Tok Bilal pun bangun lambat, 3.50 buat azan. Boleh makan tak 3.45? Tak boleh. Sebab bukan azan penentu dia. Penentu dia ialah masuk waktu. Azan itu tanda bagi masuk waktu. Saya tu kena faham. Dia kadang-kadang tak azan lagi ni, makan. Azan pula, tak habis azan lagi. Nak azan tu kena masuk waktu.
Jadi dia makan lagi waktu tengah azan batal. Nak azan kena masuk waktu, kita disuruh berhenti masa masuk waktu. Saya kena faham dan jawab soalan kedua, Ustaz, kalau tengah azan makan lagi boleh tak? Tak boleh, kena keluarkan. Kalau makan sebab nak azan kena masuk waktu. Dia punya garisan dia masuk waktu subuh, masuk waktu maghrib. Sebab itu disebutkan dalam Quran, dalam ni ada surat 10 tu, washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Garisan putih, garisan hitam, garisan tu sikit sepadan. Sepadan situ, sepadan bawah tu mungkin Thailand, bawah tu mungkin Malaysia. Jadi azan tu selepas berlaku sepadan. Sebab dia tanda nak azan kena masuk waktu baru boleh azan. Tak boleh azan sebelum masuk waktu. Kena masuk waktu baru azan. Jadi sebelum azan kalau dah 7.35, azan 7.36, 7.35 pun tak boleh makan. Lihat pada ni. Azan itu hanya tanda syiar Islam, tanda bagi masuk waktu. Yang kita dituntut masa masuk waktu. Saya Thumma atimus siyama ilal lail, maka sempurnakan, maksudnya makan minum puasa tadi sampailah malam. Masuk malam di sini masuk maghrib, hatta ghurubis syams. Okey, masuk maghrib. Ada persoalan-persoalan? Okey. Dan hikmah berpuasa pukul 11, biasalah hikmah ni untuk kita menyucikan jiwa, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab puasa ni Allah sendiri yang akan bagi balasan dia kepada hamba dia yang puasa. Selepas solat Allah Ta'ala perintah direct kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu solat. Tapi kalau puasa, balasan itu Allah Ta'ala beri direct kepada kita. Direct ni bahasa Inggeris lah, Ustaz faham? Kat sini faham lah, direct tu bahasa Arab. Kalau bahasa Inggeris, kalau bahasa Arabnya mubasyaratan. Allah Ta'ala bagi mubasyaratan ila amrihi, kepada hamba-hamba dia yang puasa. Ini Allah Ta'ala sebut dalam hadis, mungkin ada jumpa belakang nanti. Jadi ini lebih puasa ni. Sebab kadang-kadang puasa kita tak tahu waktu puasa ke tak. Tengok tak minum, tak makan, tak tahu puasa sunat. Sebab maksudnya puasa ni lebih kepada Allah SWT. Kalau sembahyang orang boleh nampak, ada tunduk, ada bangun apa, nampak sembahyang. Puasa tak tahu. Mungkin akhwat tak makan sebab apa? Diet. Tak puasa. Akhwat tak makan sebab apa? Bukan diet, sebab tak ada duit. Akhwat tak ada duit, dia makan je. Cari tanya Anas tu. Akhwat tak makan time bila? Time tak ada duit. Dengan time puasa tu je. Yang lain semua dia makan. Itu ikhwan lah. Sebab apa? Sebab ikhwan nak tenaga lebih. Sebab berat kerja penat lah. Betul. Kalau tak makan tak ada tenaga. Itu ikhwan. Okay. Yang kedua, nak jaga kesihatan. Ini pelajar-pelajar perubatan, pelajar sains, tahulah nak jaga kesihatan, tu nak proses dan sebagainya. Dan hikmah dia lagi, hikmah ni anda tak baca sangat kot sebab dia ringkas dan mudah. Tadi nak lawan hawa nafsu, lawan hawa nafsu selepas mana 9 bulan. Sebulan Ramadan bulan 9 kan? Selepas mana daripada bulan 1, daripada bermula bulan 10 Syawal sampai bulan 9 balik 11 bulan, kita nak uji jiwa kita. Sebab bila bulan Ramadan disebut Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin atau kama qala Rasulullah. Bila masuk bulan Ramadan akan dibukakan pintu syurga sebagai galakan, maksudnya banyak ganjaran. Kalau akhwat suka, ni sel gudang ni. Macam kalau akhwat Nabi, benda-benda promosi suka kan. Maksudnya ni Ramadan ni promosi, udang mencari pahala. Udang mencari pahala ni. Jadi pulun banyak-banyak pahala. Dan ditutup pintu neraka. Maksudnya tak kena lagi saman. Lelaki bawa kereta laju pun tak kena saman waktu ni. Contoh macam tu. Confirm nak buat laju ke? Macam bulan Ramadan. Itu kadang-kadang wasul silatis syayatin. Dan Allah beritahu waktu ni setan tak ada. Kena gali macam mana hakikat ke ataupun majazi ke ataupun bukan majazi. Tapi ulama ittifaq waktu Ramadan syaitan tak ganggu. Kena ikat gali macam mana tu pula kepada Allah Ta'ala. Tapi syaitan tak. Maksudnya waktu Ramadan inilah kita berhadapan dengan satu iaitu jiwa kita. Dan bila kita berhadapan jiwa kita bila bulan Ramadan, kita berjaya kawal jiwa. Ini yang disebutkan kita berjaya dalam madrasah Ramadan. La'allakum tattaqun. Kenapa tak takut? Kerana jiwa ni Allah Ta'ala sebut wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaan jiwa tersebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah dah beritahu dah cara insting. Insting ni tahu. Insting ni kata hati. Kalau bahasa ni lah, kalau bahasa Arabnya apa kalamul qalbi, betul. Apa? Domir. Kata hati, naluri hati. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah dah beritahu mana jalan baik, jalan buruk. Buktinya apa? Kalau antum bunuh, antum rasa gelisah tak? Gelisah. Maksudnya dah tahu dah benda tu jahat.
Solat kat masjid, gelisah kan? Sebab benda tu baik. Tahu dah, Allah dah beritahu dah. Melainkan kalau orang tu bunuh, letak bahasa tu maksudnya hati tidak mati. Itu lain, khatamallahu ala qulubihim wa ala satu, tak lain. Tapi secara asas, buat benda baik, kalau bahasa tu tak gelisah, maka benda baik lah tu. Solat, takkan gelisah, oh aku solat ni macam mana ni? Tak ada kan? Aku bunuh orang biasa ni. Atau maksud hati dah mati. Tapi kalau bunuh tak percaya, try pergi bunuh ahli bait sekarang. Gelisah, nak pergi bunuh pun takut, maksudnya benda tu jahat. Allah dah ajar dah kat hati ni. Maksudnya manusia ni cari alasan. Dapat hidayah, tak dapat hidayah lah. Itu maksudnya hati dah mati, akan mencari alasan. Dalam sebut sebab itu, qad aflaha man zakkaha, dan berjayalah bagi orang yang menyucikan jiwa tersebut, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah bagi mereka yang mengotori jiwa tersebut. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan kita dengan hawa nafsu one by one. Sebab itulah antara lagi nak jaga bulan Ramadan disunatkan. Sunat hukumnya kahwin, kalau nak kahwin bulan Syawal. Siapa nak jumpa Ramadan lambat balik. Jadi sempatlah honeymoon. Honeymoon asal sweet. Honeymoon asal sweet, asal sweet. Ada syarul asal. Asal apa? Asal Arab tadi asal sweet. Sebab apa asal sweet? Sebab baru kahwin 2 minggu dah kena pergi Mesir ni mengaji kat Malaysia. Jadi honeymoon asal sweet. Satu kahwin dengan setempat pun dah. Jadi sunat kahwin Syawal. Sebab kalau bulan Ramadan nak tahan kalau orang nafsu payah. Nanti kena lari keliling rumah sepanjang hari, lepas tu malam baru buka puasa. Okey. Dan dengan puasa ni lagi kita rasa dengan bersyukur pada Allah Ta'ala. Nombor 5, muka surat 13. Sebab apa? Sebab bayangkan kalau kita sakit perut, Allah, perut aku tak boleh nak makan. Lepas tu orang makan sedap-sedap, daging kambing, kita pula ada sakit. Jadi dengan puasa ni sihat, kita menunjukkan kita syukur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya dah banyak lagi lah dan sebagainya. Okey. Siamu Ramadana, wa bima yuthbitu. Puasa Ramadan dan bagaimana cara untuk kita nak katakan bulan Ramadan dah masuk. Maksudnya masuk 6 bulan. Kalender takvim bagi umat Islam adalah berbentuk hijri. Maksudnya bermula dengan kiraan bulan dan bermula pada waktu malam. Bermula pada waktu malam. Sebab itulah antara ulama yang tafsirkan, al-mufassir, ulama tafsirkan hafizu ala salawati was salatil wusta. Solat wusta tu ialah apa? Solat subuh. Selain daripada ada ulama tafsirkan solat asar. Sebab apa? Sekadar hari dalam bagi umat Islam bermula pada malam. Wusta tengah-tengah, jadi bermula pada maghrib, isyak, jadi tengah dia pun subuh. Sebab itulah kekuatan umat Islam yang ditakuti oleh Yahudi atau pihak musuh subuh. Solat tu hafizu ala salawat, jaga solat, dan solat wusta, solat pertengahan. Jadi ada kata ulama kata solat wusta adalah subuh. Ada juga ulama kata solat asar. Sebab hari bermula pada, bila tengah-tengah ada 5, tengah-tengah bermula pada maghrib, tengah-tengah adalah subuh. Jadi Ibnu Umar sebut, kata asyahru 29 atau 30. Bulan dalam Islam ni sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Tidak ada bulan 4, 28, 29 tak ada, ataupun 31 tak ada. Itu takwim Masihi, takwim yang digunakan oleh selain pada Islam. Islam hijri pada kiraan bulan, Qamariyah bukan Syamsiyah. Maka kalaulah bukan 29 maka 30. Itu saja bulan dalam Islam. Dan ini ada bincang panjang. Cara nak tahu bulan Islam, bulan Ramadan itu datang, maksudnya ada 3 cara. Yang pertama dengan melihat anak bulan. Melihat anak bulan pada malam, pada 29 malam, pada 29 maghrib tu malam tu tengok anak bulan. Sebab kalau ada nampak anak bulan, cukup bulan tu 29 je. Itu yang pertama. Kalau tak nampak anak bulan, maka kena tambahkan biar cukup 30 bulan, 30 hari. Kalau ditakdirkan tak nampak juga, tak ada 31, 30 tak ada, terus dia puasa ataupun terus dia raya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah kita itmamu bahasa Arabnya ikmalu indati Sya'ban 30. Kita menyempurnakan puasa 30 hari dalam bulan Sya'ban. Contoh 29 malam nak tengok mendung, gelap gelita, memang tak nampak anak bulan. Zaman dulu tidak ada kecanggihan alat. Jadi nak tengok tak boleh, maka cukupkan 30 hari lepas tu puasa. Itu cara kedua. Cara ketiga adalah cara yang baru, at-takdir bil hilal, maksudnya dengan ilmu falak. Ilmu falak sekarang ni, ni kiraan. Ilmu falak diterima pakai. Perbahasan ilmu falak berlaku pada zaman dulu. Apabila setengah ulama, sebahagian kecil tak terima. Sebab apa? Dia mentafsirkan ilmu falak itu ilmu nujum. Kita menilik perkara gaib.
ilmu nujum, ilmu sebagainya. Jadi perkara ni haram. Tapi ulama kata definisi ilmu falak bukan ilmu nujum. Definisi ilmu falak ialah kita nak tahu peredaran bulan, angkasa sebagainya dengan disiplin ilmu tertentu, dengan alat-alat canggih tertentu, maka tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Begitu juga macam cek anak. Nak tahu dalam rahim ni benda gaib. Okey, cek apakah hukum cek anak? Benda gaib ni tahu. Fil arham Allah sebut dalam Quran juz 3, anda tengok yang mana. Kalau Quran boleh cek. Fil arham, dan antara benda gaib adalah perkara dalam arham. Jadi kita cek anak sekian anak tu dosa. Sebab kita hanya tengok guna sistem. Kita tak kata yakin pasti tubik-tubik keluar salin ni anak lelaki. Itu lain. Jadi kita tahu dengan sekadar bahawa angkat, tapi bukan perkara lain yang terganggu. Sebab itu kadang-kadang sekali lagi keluar perempuan, sekali ni sempurna untuk cacat sebagainya, tak. Maksud kita berusaha, dia suruh usaha, tak tahu. Okey. Yang ketiga, maksudnya sama mana-mana zaman sekarang ni banyak guna ilmu falak. Kalau di peringkat cuma berbeza negara sama ada ilmu falak ataupun ru'yah hilal menjadi autoriti dalam penentuan masuknya bulan Ramadan. Kalau Darul Ifta ilmu falak autoriti utama. Syekh Al-Jumah menyebutkan dalam kitab Al-Bayan lima Yashurul Azhar, dan baru-baru ni sebelum ni 2 minggu sebelum ini keluar dalam surat khabar Yaumus Sabi', Syekh Al-Jumah berkenaan ilmu falak. Maksudnya apa ilmu falak ni? Perkara yang yakin. Maksudnya dengan kecanggihan teknologi, dengan disiplin ilmu, dengan ni, maksudnya perkara yakin. Tengok anak bulan sekadar macam tu, benda yang zon. Sebab kadang-kadang mata boleh silap. Jadi kalau bertemu, kalau Darul Ifta dipilih, sebab itu ada 8 lajnah, lujnah dia, ujian dia dalam ilmu falak. Maka kalau 8 tu sepakat satu tu, maka itu tarekat lah betul. Itu dalam Darul Ifta. Sebab itulah yang dibawakan Syekh Al-Jumah, dia kata kalaulah semua negara selaras meletakkan ilmu falak prioriti utama, maka kita punya hari raya dan juga Ramadan adalah sama di setiap seluruh negara Islam. Kenapa kita boleh berbeza sambutan perayaan yang besar Ramadan dan raya? Sedangkan contoh macam berlaku Malaysia hari Sabtu, Ahad, Thailand hari Ahad, Saudi hari Ahad, Mesir hari Sabtu. Beza macam mana? Bumi bulat ataupun bumi tak bulat? Siapa Faiz? Freemason begitu macam mana? Bumi bulat. Dan Malaysia Thailand berapa minit kan? Mesir ke Malaysia pun berapa jam je? Tak lebih 24 jam berbeza waktu. Dan Syekh Al-Jumah kata 9 jam je sebenarnya antara negara hujung dengan negara hujung yang ada negara Islam. Dr. Abazali dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu pun sebut 9 jam je. Kalaulah nak kesatuan subuh, bermula dengan takwim. Sebab di antara orang penjajah memisahkan kesatuan, pertama dengan bahasa Arab, dia rosakkan bahasa Arab. Yang kedua dengan mata wang, dia rosakkan. Ini Freemason ada kaji. Yang ketiga takwim. Akhir sekali orang tak ingat takwim dalam Islam. Yang ingat yang itu masuk hari raya pun sambut tak sama. Jadi tak ada masalah. Ini perkara ijtihad. Terpulang pada negara mana-mana nak pilih. Tapi kalau kat Mesir, dia memilih ilmu falak itu adalah yang prioriti utama. Tapi tidak cukup hanya ilmu falak. Dia kena tengok sebagai nak mensabitkan juga. Maksudnya ilmu falak cek. Okey. Dan puasa pada ni antara dia ada cerita dalam tajuk ni juga, antara konsep nak mewajibkan puasa ke atas para sahabat ialah yang pertama, konsep puasa tadi bukan puasa yang wajib, puasa sunat. Maksudnya Nabi ada dah mula puasa sunat, antaranya puasa Isnin Khamis, antaranya puasa pada hari Ashura, antaranya puasa hari putih, hari hitam 13, 14, 15 tiap-tiap bulan Hijri, bukan Masih 13, 14, 15 Januari, bukan 13, 14, 15 Safar, 13, 14, 15 Rabiul Awal puasa, bukan Januari, Mac, Julio. Itu puasa sunat. Selepas itulah baru diturunkan dengan puasa wajib, iaitulah dalam syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan juga berbeza di antara hak dan batil. Kita ingat juga dalam bulan puasa lakunya peperangan Badar Kubra yang pertama. Peperangan yang pertama. Bulan puasa bukan duduk saja maksudnya. Bukan bulan puasa selepas sahur, solat subuh, tidur sampai nak maghrib baru bangun, buka puasa. Tak, kurang pahala. Puasa bagi orang yang tidur bagi orang puasa adalah ibadah. Sebab apa? Sebab nak kuatkan badan dia untuk buat kerja malam, nak qiyamul lail, nak tarawih apa. Tapi kalau banyak tidur, makruh. Tidur untuk mengumpulkan tenaga, itu ibadah. Tapi kalau banyak tidur, itu makruh. Sebab hilang faedah daripada puasa. Sebab puasa la'allakum tattaqun. Kamu bertakwa, bukan la'allakum
La yakulun wa la yashrabun. Bertakwa maksudnya terus bergerak kerja. JKT ada mesyuarat, kena mesyuarat. Ni puasa lah, tak ada mesyuarat, tahu dia. Kena bergerak kerja, mesyuarat. Ada usrah kelompok. Hari ni sepanjang sebulan kita tawakuf usaha kelompok kerana puasa penat. Tak betul. La'allakum terus bergerak kerja, bahkan bertambah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita yakin gerak kerja kita buat Islam, pahala. Sedekah yang sunat ataupun kita nak sedekah sunat, buat gerak kerja Islam itu wajib. Bertambah-tambah lagi pahala. Abu Bakar ketika mana nak wafat dan ketika mana nak mewasiatkan Sayyidina Umar sebelum jadi khalifah, dia sebut apa? Innallaha la yuqbilu nafilatan hatta yuaddiya faridatan. Dalam kitab anak pun ada, ni promote. Maksudnya apa? Tu belilah 45 kali terbaru bagus sikit. Maksudnya Abu Bakar sebab apa? Wahai Umar, Allah Ta'ala tidak akan terima perkara sunat melainkan selepas mana kamu selesaikan pada fardu. Dalam hadis Arba'in Nawawiyah di belakang tu, wala yazalu amli yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Akan senantiasa hamba aku ini akan melakukan ibadah-ibadah sunat supaya apa? Supaya aku kasih pada dia. Selepas itu yataqarrabu ma'furatu wala selepas itu bawa dia tu sebab apa? Dan tidak akan selesai pada sunat tadi, tak akan diterima melainkan selesai perkara wajib. Bukan hadis Arba'in Nawawiyah, dah tak ingat. Dah tua katakan, ingat itu je. Dah tua ni kita ingat mafhum tu dah. Tapi rujukannya kita ingat kat mana. Masalah dah tanya. Okey, setan. Habis dah. Kata siapa kena puasa? Sebelum kata siapa kena puasa, nak cerita puasa ada rukun dia. Rukun dia sebahagian ulama kata 3, sebahagian ulama kata 2. Tapi tak ada masalah. Ittifaqnya 2. Yang 3 tu katanya ulama yang kata 2 rukun, tak perlu jadi rukun pun tak ada. Tak apa. Yang pertama ialah an-niyah. Niat puasa. Niat bila? Dalam mazhab Syafi'i kata kena niat malam, tiap-tiap malam. Sebab ibadah puasa tiap-tiap hari ada ibadah dia. Tiap-tiap hari ada balasan dia. Okay. Dalam mazhab Maliki dia kata boleh kita niat pertama, niat sebulan, tak ada masalah. Jadi dengan situasi masyarakat umum zaman sekarang, dengan kita semakin lara leka, maka kita ambil pendekatan ulama kata apa? Malam pertama ambil pandangan mazhab Maliki kata malam pertama niat sebulan. Tapi tiap-tiap malam teruskan niat. Kalau dulu pun tak apa, kita dah niat sebulan. Kalau kita ingat itu yang digalakkan. Tak ada masalah. Itu niat yang pertama. Niat puasa lah, bukan niat apa nak diet, bukan niat tak makan sebab tak ada duit. Niat puasa. Memang saja aku puasa bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Ikhlas. Atau istilah ikhlas tu min qulubina, daripada hati. Qulubina. Tu kalau bahasa Yaman qulub, pada hati. Yang kedua rukun dia ialah menahan diri, imsaku anil ta'am wasyarab wal mufattirat. Menahan diri daripada makan minum dan juga perkara yang membatalkan puasa bermula terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu rukun yang kedua. Macam tadi ada terang, macam tadi masuk waktu. Yang ketiga ialah ini ulama yang kata ada 3 rukun. Yang ketiga ialah orang yang berpuasa itu. Maksudnya orang yang berpuasa itu rukun dia itulah. Itu tak ada khilaf. Maksudnya nak letak tak letak, masuk ulama tak kisah. Maksudnya ada 3 rukun. Tapi dalam contoh Yusuf Qatawi letak 2 rukun. Dalam Hasyiah Bajuri, letak 3 rukun. Okey, tak ada masalah. Yang paling penting 2 rukun tersebut. Okey. Kata siapa yang kena puasa, muka surat 34. Maksudnya syarat-syarat dan wajib sah puasa Muslim yang wajib puasa. Orang Islam, Muslim ni termasuklah lelaki perempuan, orang yang baligh, orang yang dah cukup umur, orang yang berakal, orang yang bermukim, bukan musafir. Musafir diharuskan ataupun diberikan rukhsah, kelonggaran, keringanan untuk berbuka puasa. Tapi musafir macam mana? Musafir yang mubah. Apatah lagi musafir yang ibadah, sunat sebagainya, wajib. Musafir maksudnya apa? Kalau kita musafir dengan sebab nak buat maksiat, maka itu tidak diberikan keringanan terbuka. Musafir sebab apa? Sebab nak pergi zina. Musafir sebab apa? Sebab nak pergi main judi kat Genting Highland. Musafir sebab apa? Sebab nak pergi tarian gelek. Maka itu walaupun musafir 1 juta kilometer pun tidak ada keringanan berbuka puasa. Kalau dia buka, maka dia berdosa. Tidak ada. Tapi kalau musafir mubah, buat apa pergi Zazik? Jalan-jalan, tengok padi, tengok jagung. Mubah. Sebab apa? Falda zulu apa? Ada tengok, apabila jalan maka lihatlah bumi ini. Maka itu mubah. Sebab apa? Lagi ini sebab nak jumpa kawan, itu ibadah, silaturahim. Sebab apa? Sebab saja nak jalan ambil angin, mubah.
maka boleh buka puasa kalau cukup musafir. Marhala musafir tadi maksudnya jarak jauh yang dikatakan musafir tadi. Dr. Syukur bawa 80 km pun dah cukup. Ada pandangan 90 km pun dah cukup. Dalam firman Haji 82 km dah dikatakan musafir. Dalam firman Haji 80 km itu dinamakan sudah musafir. Selepas 82,5 maka kita dikira musafir dan boleh nak rukhsah buka puasa. Apatah lagi kalau balik Malaysia naik kapal terbang walaupun 9 jam ataupun seronok kan rekod tak sakit lah. Maksudnya bukan sebab susah tak susah, disebabkan perkara tersebut Allah bagi rukhsah. Dan rukhsah ni Sayyidina Umar sebut kata apa? Hadi rukhsah sadaqatan taqabbalallahu faqbalu. Maksudnya rukhsah ini benda perkara Allah nak sedekah pada hamba dia. Maka terimalah. Ustaz Harudin, Tok Guru Harudin masa lagi kuliah Darul Syifah 2008. Dia sebab apa? Sedekah. Bayangkan seorang raja agung bagi kita, mai sini apa? Faiz, aku nak bagi hadiah. Kita tak bagi hadiah, raja nak bagi, murka tak raja sebut? Murka. Kalau Allah, tapi perbincangan mana afdal buka tak buka tu berlaku pada kondisi seseorang. Terpulang nak buka boleh, tak nak buka pun tak apa. Itu je. Nanti ada perbincangan belakang. Musafir. Masuk yang seterusnya syarat dia sahih. Pusat 34 tu sahih. Sahih di sini maksudnya tidak ada halangan. Halangan dari sudut kemampuan hissi ataupun halangan dari sudut syar'i. Maksud halangan dari sudut hissi kemampuan sebagaimana orang tua. Orang tua sangat uzur, maka kalau dia puasa akan mudarat dari diri dia. Kalau dia puasa menyebabkan dia mati, maka tak boleh puasa, bahkan haram. Kalau dia tak mampu nak puasa, tak mampu nak tahan, maka dia boleh membuka. Dan bila dah sembuh, orang sakit dah sembuh, maka boleh ganti. Ini sahih dari sudut tidak ada halangan dari sudut kemampuan. Tidak ada halangan dari sudut syarak sebagaimana wanita yang uzur. Dia mampu puasa tapi uzur, syarak tak bagi, maka tak boleh puasa. Nifas sebagainya, tak boleh puasa sebab dia mampu tapi syarak kata tak boleh. Dari sudut halangan syarak, maksudnya halangan ada dua. Dari sudut halangan hissi kemampuan, dari sudut kedua halangan dari sudut syarak. Ada masalah lagi sampai? Betul sampai sambung. Okey. Maksudnya selain daripada ini, maka orang ini tak wajib puasa. Tak wajib puasa, kanak-kanak tak wajib. Orang gila tak wajib, orang kafir tak wajib. Tak wajib berlaku. Tak wajib berlaku. Tapi muka surat 35, tadribun nasya' ala siyam. Maksudnya kita nak mendidik budak-budak kecil ini untuk puasa. Sebagaimana juga didikan tersebut dalam solat pada 7 tahun kena didik, murru auladakum bis solat wa hum abna'us sab'an. Maksudnya anak-anak masa kecil 7 tahun pun kena didik solat, maka puasa juga sama, ibadah-ibadahnya juga sama. Kena didik. Didik itu wajib ke atas ibu bapa didik. Anak-anak tak wajib puasa. Contoh macam dia boleh puasa setengah hari, bagus lah tu. Macam kecil-kecilan, puasa hari ni berapa hari? Ya cukup sebulan 15 hari, semua separuh hari. Semua separuh hari. Puasa separuh hari dapat RM1. Puasa satu hari dapat RM2. Zaman dulu kan, zaman sekarang puasa satu hari RM20. Dah budak zaman sekarang kaya. Dengan duit raya pun, duit baru sekarang dia RM20 kan. Dulu tak ada. Maksudnya didik anak-anak wajib ibu bapa. Dia puasa tak puasa tutup pulang sebab dia tak wajib. Maksudnya didik anak-anak wajib. Tapi anak-anak yang belum balik tadi adalah tak wajib berpuasa. Tapi didik itu wajib. Dia nak puasa penuh puasa apa? Itu bergantung pada kemampuan dan didikan. Okey. Itu juga sama. Itu anak-anak jelaskan mudahlah, maksudnya senang. Anak jelas terus gitu tak baca satu-satu ni nanti suruh sampai datang. Muka surat 37, asyam wal marad was safar. Maksudnya puasa bagi orang yang sakit dan musafir. Anda dah petang tadi. Kalau sakit tu macam mana? Sakit itu boleh menyebabkan semakin mudarat. Yang kedua, sakit tadi boleh menyebabkan kematian. Kalau sakit demam biasa, demam boleh masuk saratoga, lipat sihat tu tak payah buka puasa, tak boleh. Sakit sesama, sakit pening kepala, baca buku study pening kepala, sakit buka puasa, tak boleh. Sakit dua, dia punya bawah beg dia ataupun dia punya guideline dia. Masih guys guideline dia. Kalau syarat bawah beg boleh, sabar. Bawah beg dia dua. Yang pertama sakit tadi, bila dia puasa menyebabkan lumpuh. Bila dia puasa menyebabkan dia pengsan. Cuma sakit, bertambah sakit. Dia dah sakit, bertambah sakit. Maka dibenarkan buka puasa. Kalau tak mudarat, kalau sampai mudarat, contoh memang confirm dia akan lumpuh, maka haram puasa. Seorang yang kalau dicakap doktor cakap, kamu kalau puasa mati, haram puasa. Maka kena buka, kena ganti pada yang lain. Faidatun min ayyamin ukhra, maka puasa pada hari yang lain. Kalau seorang yang tua yang memang tidak ada peluang untuk sembuh, kan jadi sakit tak ada peluang untuk sembuh kan, maka dia tak wajib puasa sampai dia mati, tapi dia kena bayar fidyah sepanjang mana hari dia tak puasa.
Memang tak ada peluang untuk sembuh. Tapi kalau sakit ada peluang sembuh. Waktu mana dia sakit, dia boleh buka puasa. Bahkan kena buka kalau mudarat, tapi dia kena ganti. Kena ganti kalau sakit. Kalau ada peluang sembuh, dan sembuh kena ganti. Kalau dia tak ada peluang sembuh, memang sakit dah, umur 90 lebih, memang tak larang langsung. Kalau puasa time hari nak ganti mutalib, maka dia kena bayar fidyah. Maka kalau mati tak sebab ganti puasa, maka dia ada pandangan ulama. Pandangan ulama dua. Dr. Sukantowi ada bawa dua. Yang pertama, waris dia boleh puasa ganti untuk dia. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dalam bab puasa tidak ada. Maksudnya just bayar fidyah untuk dia. Tapi ada pandangan ulama kata boleh puasa ganti. Tapi kalau haji ada haji badan, haji badan maksudnya ganti haji. Tapi puasa ada khilaf ulama. Ya, maksudnya gitu. Settle. Ini urusan 38. Wanita yang suci daripada haid dan nifas, ini biasa. Ini halangan dari sudut syarak. Okay, gitu kan. Urusan 39. Persoalan mengambil pil yang melewatkan untuk keluar untuk uzur. Maksudnya bulan puasa Ramadan tak nak ganti, nak puasa penuh. Sebab lepas Ramadan banyak kerja nak buat, nak jahit baju, nak jahit kain dan sebagainya. Maka tak ada masa. Maka apakah hukum ambil pil? Hukum ambil pil adalah harus sekiranya tidak mendatangkan mudarat. Boleh ambil pil, tak ada. Sekiranya tidak datang mudarat. Kalau ambil pil lepas itu rosak sistem tubuh tak boleh. Maksudnya tak datang mudarat. Dalam Imam Ahmad kata, siapa tu? Dia kata Umar datang. Ya. Dia kata apa? Kalau doktor, ahli bagian perubatan, doktor lah, ustaz bagian hukum dia. Doktor kajian kata pil ni tak mudarat untuk cek, maka boleh. Afdalnya apa? Afdalnya tak ambil. Sebab haid kita semula yang khusus bagi wanita, yang Allah SWT khususkan untuk wanita. Laki tak ada. Laki tak ada cuti. Perempuan ni sebab dari segi kesihatan banyaklah belajar kan. Maksudnya khusus Allah Ta'ala tetap dah. Maka kalau ni tu afdalnya tak ambil. Tapi nak ambil tak ada masalah. Kita pulang bimbang-bimbang kalau siapa yang Raisah ke Waidifah ke apa, Raisah tambah H belakang. YDP Raisah. Sekarang kalau ketua ketua unit iktiraf, ketua unit itu tambah H belakang. Jadi kalau macam tu busy atau pulang pada dia lah. Ya, habis. Muka surat 41. Ashabul a'zar fi shaum, maksudnya orang-orang yang diberikan keuzuran untuk tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang musafir. Musafir yang mubah. Kalau musafir maksiat tak boleh. Musafir maksiat. Ustaz, aku hukum tengok bola. Musafir tengok bola mubah sebab riyadhah dalam sukan. Ustaz hukum tengok bola sebab lelaki tu kacak, ada leka, haram sebab syahwat. Tengok bola sukan, orang tu tak pakai aurat, lelaki dia suruh gitu. Dia bukan aurat yang besar. Jadi dia bukan hadaf pertama tengok aurat. Apa musafir? Apa hukum musafir tengok tanah gelik? Itu memang aurat lah. Dan memang tanah gelik bukan benda mubah. Bola tu mubah riyadhah. Cuma sistem tu perkara kedua. Boleh. Tapi kalau musafir nak tengok bola tapi niat dalam hati sebab aku ni nak gini ada perkara lain, maksudnya tu dosa dia dengan Allah Taala. Perkara yang mubah. Perkara yang mubah musafir yang mubah. Kalau haji tu perkara yang wajib dan sunat sebagainya. Kalau musafir perkara maksiat tak boleh. Tak dibenarkan buka puasa. Maka boleh. Maka hukumnya contoh macam kita balik Malaysia, mana afdal buka puasa ketika musafir ataupun tidak, disebutkan ada ulama kata afdal buka puasa sebab Nabi ada buka puasa. Disebutkan juga afdal tak puasa sebab dalam perang Badar Nabi dan para sahabat dalam puasa perang, tak buka puasa pun menang lagi. Maksudnya ada dua pandangan dan ulama menyimpulkan bahawasanya bergantung pada kondisi. Sekiranya orang yang musafir tadi dengan sebab dia berpuasa menyebabkan masyaqqah ni kesusahan, kalau menyebabkan mudarat memang kena buka. Bila puasa akan mati, memang kena buka, wajib buka. Tapi masyaqqah maksudnya tak sampai mudarat, menyebabkan kepayahan, menyebabkan masyaqqah pada lemah tak boleh buat gerak kerja ketika musafir, maka afdal dia buka sebab mengganggu. Kalau tak mengganggu, naikkan tebang, tak ada apa-apa, afdal dia teruskan puasa. Nak buka boleh, tak ada masalah sebab kita dah bayar dia tiket tu. Tapi niat rukhsah lah, jangan niat rugi aku punya duit ni, jangan niat macam tu. Niat rukhsah. Lepas tu jangan rasa makan selamba je, tapi niat rukhsah, tak ada masalah. Cuma afdal ketika itu diteruskan puasa sebab tak ada masyaqqah. Kalau ada masyaqqah, afdal dia buka. Tapi nak buka, nak tutup ke apa? Bukan tutup. Buka dia teruskan dengan apa? Maka afdal tutup pula, tak ada masalah, tak berdosa. Cuma kena ganti je lah. Kalau rajin ganti. Tapi kalau nak rasa nikmat makan ketika mana orang tak makan, buka.
Oh, nikmat yang aku boleh makan, orang tak makan. Nikmat tu sebenarnya. Kita jangan makan depan orang. Itu maksudnya kita mencemarkan bulan Ramadan pula. Okay. Ada sebut 47 pun ada sebut. Surat 45 Yusuf Qaradawi sebut jarak jauh yang dikatakan musafir, ada sebut 80 atau 90. Dalam Fiqh Najib 82. Okay. Ini ada 49 ada sebut mata yakunul fitru fi safari afdal. Bila kan yang dikatakan buka puasa pada musafir itu afdal, maka tadi ada masyarakah ni dan sebagainya. Sebagaimana juga orang tadi di musafir, dia bekerja, dia bawa rombongan travel, maka menyusahkan nak buat kerja, buat kepayahan. Tapi dalam musafir, maka afdal juga kena buka kalau dengan puasa ni dibakar dalam badan ganggu buat kerja tadi. Dan Dr. Yusuf Qaradawi ada bawa pandangan kalau berjihad yang bukan musafir, maksudnya negara kita diserang musuh, bukan kita pergi Syria atau bukan kita pergi Rohingya, itu jauh, boleh musafir dah. Nak buka pun tak ada masalah sebab ada musafir. Tapi dalam negara kita diserang musuh, maka Dr. Yusuf Qaradawi kata kalau musafir semata-mata yang kadang-kadang tak ada masyarakat pun Allah bagi rusak dalam berjihad menjaga agama, Hifzuddin dalam Dawriyatul Khams, 5 perkara asas menjaga agama lebih besar. Maka kalau disebabkan puasa tadi ganggu untuk kita jihad, maka kita boleh buka. Boleh buka, tapi kena ganti lepas tu. Buka-buka ni maksudnya buka-buka tak ganti. Ini pandangan Dr. Yusuf Qaradawi sebab dia ambil daripada pertimbangan Dawriyatul Khams. Okay. Yang kedua, orang yang dibenarkan atau diberikan kelonggaran keringanan untuk buka puasa ketika mana bulan puasa, iaitu orang yang sakit. Sakit macam tadi anda terangkan, sakit kalau menyebabkan mudarat dan sebagainya. Orang tua yang sakit, orang yang tak ada kesembuhan, masa dibenarkan buka puasa. Okay. Cuma kalau yang ada peluang untuk sembuh, dia kena ganti time sembuh. Kalau tak ada peluang time sembuh, maka dia tak ada puasa, yang tak ada puasa, maka kena bayar fidyah ikut hari-hari yang ditinggal. Fidyah tu apa? Timbangan dia 1 cumpak, kan? Makanan asasi. 1 cumpak makanan asasi. Jangan bagi aiskrim pula. 1 cumpak aiskrim ke Malaysia. Makanan asasi Malaysia apa? Nasi, beras. Ini bagi 1 cumpak aiskrim, kan? Makanan asasi yang mengenyangkan. Ambil kita kalau Malaysia makan 1 pinggan ada ayam, ada sayur apa? RM8, gitu, kadang gitu. Mudah. 1 cumpak pun yang anda tengok yang 2 tahun lepas, anda tengok ni lah 2 tahun lepas 433 lebih kurang gram beras. Itu mudah-mudah bayar duit. Sekarang ikut nilai yang bil qimah duit. Bagi RM10 cukup lah. Orang. Makanan yang mengenyangkan. Okay. Sekarang itu je lah maksudnya yang diberikan penguzuran buka puasa. Contoh ni 62 bincang pasal kodok puasa. Kalau habis masa beritahu bagian apa pelaksanaan pukul sebab saya pukul 10.30. Okay. Kalau orang yang membuka puasa, membatalkan puasa dia dengan makan minum dengan sengaja, maka hukum dia berdosa dan dia kena ganti. Dan hari yang dia batal puasa tersebut, dia wajib menahan diri sampai waktu maghrib baru boleh makan. Kalau dia makan juga, dosa pula sebab tidak menghormati Ramadan. Dan ada buka puasa melawan saja cari pasal dengan Allah, macam saja cari pasal, makan minum saya sengaja, maka dia kena wajib tahan diri. Kalau dia makan pula, contoh dia buka puasa sengaja makan, aku malas puasa ini, dia makan. Pukul 10, pukul 4 makan pula, dosa pula dia makan pukul 4 sebab dosa dia, bukan dosa makan sebab dia tak puasa lah, tapi dosa tidak menghormati Ramadan. Sebab apa? Sebab dia dah cek pasal. Tapi kalau orang terlupa makan minum tak dosa lah. Bahkan kalau terlupa tak batal. Tak batal. Terlupa. Termakan 1 kambing. Oh Allah, aku sendawa 3 kali baru ingat. Tu kadang tipu tu. Dan makan sikit baru tengok Allah puasa ni. Maka itu. Tahu. Kalau orang yang bersetubuh. Setubuh ni bukan suami isteri je masuk yang ni. Zina pun dikira sekali. Setubuh. Kalau jima itu suami isteri, tapi setubuh suami isteri dan juga ni. Dalam konteks setubuh dalam puasa, kalau mereka batalkan puasa dengan setubuh, maka dia kena ganti dan dia kena bayar kafarat. Sama ada ikut tertib, sama ada membebaskan hamba, atau yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga ialah bagi makan 6 orang fakir miskin. Tapi kalau ngaji pandai sangat, dia juga ikhlas dia. Contoh baru kahwin katakan makan kambing, sahur makan kambing pula. Masuk panas badan ni, macam mana ni? Masuk sekali, buka puasa, minum air. Dia batalkan puasa dah. Maksudnya dia bersetubuh tidak membatalkan puasa sebab dia dah batal puasa dengan minum air. Maka dia kena
ganti puasa saja, tak perlu kafarah. Tapi dosa besar sebab dia cari pasal. Sebab dia tidak menghormati Ramadan. Dosa besar. Cuma tak kena kafarah sebab ngaji pandai sangat kan. Ngaji pandai sangat cari hilaf fikih. Sebab apa? Sebab apa boleh macam tu? Sebab fiqh hanya bincang syarat, rukun sebagainya. Segi hati tu cik pasal tu, itu tasawuf. Itu maksudnya. Sebab itulah kadang-kadang ada hilaf fiqh, tak ada masalah. Contoh hilaf fiqh, aku curi dia tak bayar balik, lepas. Yang penting kena bayar balik, curi. Dosa bayar balik, settle lah. Fiqh. Sebab itu kalau ngaji fiqh tanpa tasawuf, rosak. Kalau ngaji tasawuf fiqh, punah. Sebab tak buat kerja, hati-hati, tak buat kerja. Ustaz Zainullah, kita kena buat kerja Ustaz, tak berlaku, aku sokong. Tak buat kerja pun, punah. Sebab tak ada gerak kerja, hati dia. Dia kena dua-dua. Jadi itu antaranya. Kalau maksudnya gitu, dari segi hukum fiqh, orang yang bersetubuh tapi dia batalkan puasa dengan minum air ke, orang hidung ke, masuk satu rongga, apa buat apa-apa sekalipun, masuk bau bersetubuh, maka dia dosa besar sebab Allah Ta'ala. Cuma tak kena kafarah, kena ganti sebab batal puasa sebab minum air tadi. Nanti kena ganti. Tu ngaji pandai sangat. Macam itulah, ada helah-helah ni. Gitu boleh? Siapa yang dah kahwin? Anas, boleh? Asyik. Nampak kahwin lama dah kan? Muka surat 65. Nah, muka surat 65 ni baru nak bincangkan, nak terangkan tentang rukun. Ada beritahu yang rukun. Muka surat dulu ada rukun, iaitu niat dan menahan diri bermula terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan niat tadi adalah macam sebagaimana tadi. Malam pertama Ramadan. Musyrik jangan fikir lain. Satu Ramadan malam tu, maksudnya niat, kalau pandangan lain niat sebulan, lepas tu tiap malam. Sebab dalam mazhab Syafi'i asalnya adalah niat tiap malam. Okay? Dan wal muradu bin niyah musadafuna, yang dimasukkan dengan niat ialah kita puasa sebab Allah Ta'ala. Bukan sebab kita nak diet, bukan sebab tak ada duit, bukan sebab nanti malu kat orang kalau tengok tak puasa, bukan. Kalau niat macam tu tak sah. Sebab dia bukan niat puasa. Okay? Niat puasa. Itu juga hadis dalil dia innamal a'malu binniyat. Ini biasa ni dalam hadis ada Bayi Nawawi. Tiap tahun 4 tahun surah sini hadis ni diulang. Baru bacaan Bayi Nawawi, minggu depan tukar surah pula. Baca pula innamal a'malu. 2 bulan tukar pula surah innamal a'malu. Habis 42 hadis tu. Habis macam mana? Ni innamal a'malu binniyat. Macam kalau kat Malaysia baca Riyadhus Shalihin. Ustaz ni mengajar 3-4 bulan. Ulang balik, ganti ustaz baru innamal a'malu binniyat. Habis sampai tak pemerintah bab jihad tak sampai. Tak sampai. Sebab tu dah tak apalah kita tak payah berjihad lah. Sebab tak sampai bab jihad. Sebab main hadis yang sama. Ustaz ni innamal a'malu binniyat. Ganti ustaz innamal ganti. Jadi fakih niat. Tak sampai tahap jihad, tak sampai tahap pemerintah. Sebab tu kita jahil lah ke? Terus. Kalau kita ngaji fiqh, ngaji bab ibadah. Balik Malaysia, haram, riba, tak tahu. Sebab ngaji bab ibadah. Ustaz Nazrul ngajar bab ibadah. Ustaz Nazrul ngajar ibadah. Tukar-tukar ustaz bab ibadah je. Sedangkan syariat itu asasnya ada 4. Munakahat, muamalat dan qada. Tak tahu saya. Satu hukum wuduk saya hukum wuduk. Tak tahu. Sebab ngaji ibadah je. Itu maksudnya kita tak tahu pemerintahan negara. Sebab ngaji benda yang sama. Tak salah ngaji benda sama, tapi jangan tinggal benda yang kita tak tahu lagi. Itu maksudnya. Innamal a'malu binniyat. Ni semua hafal ni. Paling tidak pun hafal innamal a'malu binniyat. Itu paling tidak hafal. Hafal saya tak sengaja. So baca lagi tidak. Macam Al-Fatihah. Aku kata bila tidur boleh. Saya tidur. Macam mana ada kerana sebab hafiz tu, dia murajaah dalam Quran. Dia subuh baca. Sambil tertidur boleh baca. Sebab dah selalu sangat mula sebab mulut. Leleh maksudnya. Leleh. Kelantan saya. Leleh. Macam kalau Ustaz Ana tu, dia marah. Kita orang ujian tak ingat juz amma. Ustaz Haji lah nama orang tua lah. Kata, apa surah Wadduha tak ingat? Ni berapa-berapa boleh ingat lagi. Boleh baca. Maksudnya selalu dah Wadduha. Ada tak ingat Wadduha? Tepuk sangat lah. Wadduha tak ingat. Kalau Allah tak ingat, dia malah kata lah. Kena banyak mengucap. Maksudnya benda yang biasa, jadikan perkara yang ni. Okay. Ini ada dalam hadis 67 yang tentang tadi puasa tadi, Allah Ta'ala yang bagi ganjaran. Kullu amalin ibni Adam lahu. Setiap perbuatan gerak kerja Islam yang dilakukan oleh ibnu Adam, maka baginya ada pahala. Lahu, baginya ada ganjaran. Kalau Allah illa sauma fa innahu li, maka itu ada untuk aku, wa ana ajzihi, dan aku yang akan bagi pahala pada dia. Ya ada apa masyarakat yang asli. Kenapa? Dia tinggalkan makan minum dan tinggalkan benda kesukaan syahwat dia sebab aku. Macam tadi dah, sebab kalau solat boleh nampak. Turun naik solat. Kalau puasa tak tahu, saya tak puasa.
Sebab niat tak perlu cakap dalam hati, tak perlu cakap dalam mulut. Niat dalam hati cukup dah. Mulut itu digalakkan bagi mereka yang was-was, tapi tak dituntut. Orang biasa tak dituntut, digalakkan bagi mereka yang selalu was-was. Solli. Tak rokok pun boleh dah. Itu was-was, perkara syaitan itu. Sebab itulah ulama Yaman ada satu kelompok ulama Yaman disebut Abu Talib tak masuk neraka. Hujah dia apa? Hujah dia apa dalam kisah sirah kita seluruh kita sirah yang mutabar, Abu Talib itu sembah berhala. Ada? Ada. Abu Talib menara? Tak ada. Abu Talib lawan Nabi? Tak ada. Abu Lahab lawan Nabi, Abu Jahal lawan Nabi. Jadi sebagaimana dalam konteks Islam sama Islam, selagi mana orang tadi tidak ada bayinah atau bukti keterangan dia itu kafir, tak cakap dia kafir. Itu juga Abu Talib. Ini sebagian ulama Yaman, sebab dia husnuzan. Tapi masyhurnya Abu Talib ini masuk neraka lah dengan apa ringan balasan. Itu serah pada Allah Taala. Kita berbicara ilmiah saja. Ini anak beritahu supaya bicara ilmiah. Tapi jangan bawa kampung pula. Dah. Nanti tak pula aku tak buat kerja Islam, aku niat cukup dah. Memang kena seksa, tapi masuk syurga pula lepas tu. Macam kita lah, orang Islam tak solat, masuk syurga kalau kita mengucap, tapi kena dosa sebab akibat tak laksanakan kewajipan. Itu juga Abu Talib. Apa bukti dia syirik? Tak ada. Apa bukti sembah ni? Ni ulama-ulama ni. Tapi dia cerita ni pertambahan ilmu. Okey. Habis tentang niat dan tentang niat habis. Niat tu lintasan hati yang mudah. Terlintas hati bukan azam tu lain. Azam tu aku azam. Niat lintasan hati. Asal ada aku puasa Allah Ta'ala Ramadan cukup dah. Saya ambil dia muka berkerut sebab tak ada cakap. Tak ada. Dia lintasan hati yang gitu. Jadi kalau was-was tu kena berlatih meyakinkan diri. Muka surat 70. Apa perkara yang membatalkan puasa dan perkara yang tidak membatalkan puasa? Perkara yang membatalkan puasa yang syarat saja memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Sesuatu di sini ain di sini bukan mata. Ain di sini bukan air mata, bukan mata air. Air di sini benda yang ada bentuk dan benda ada timbangan. Air ada bentuk tapi berubah-ubah. Sebab apa? Sebab cecair. Dalam sains, air adalah cecair betul. Gelas adalah pepejar. Belajar sains hari ni. Maksudnya, itu air. Gelas ni masukkan gelas dalam mulut, lagilah. Telan gelas, memang ni pepejar. Ada berat, ada timbangan dia dan ada bentuk dia. Air pun ada bentuk dia. Tapi kalau udara, ada bentuk? Tak ada. Gas, benda gas. Ada berat? Tak ada. Tak dikira berat sangat. Mereka tu tak ada. Jadi kalau udara, tak batal. Menjawab persoalan, bagaimana orang sebut? Tak batal. Saya buat bunyi tadi. Maksudnya jangan tersilap. Ni Ustaz, boleh tak boleh ni? Habis yang kau hirup udara tu boleh. Sama gas. Jadi benda itu tak batal. Okay? Beza dengan shisha dan arak, walaupun dia gas ke apa, tapi ulama sepakat bahawa sini ini memang haram dan batal puasa. Sebab pertama, bila isap shisha dan rokok tu secara tak langsung dia menyebabkan syahwat tu macam ketagih. Pertama. Yang kedua, sebab supaya orang ini tidak melakukan benda yang haram dalam bulan puasa. Rokok dan shisha ni ittifaq. Rokok, shisha, kalau dadah tu semua lagi lah. Tapi kalau yang lain, udara-udara yang lain tak ada masalah, tak batal. Kalau tidak, tak boleh puasa kita sebab dia udara, maka batal. Yang pertama, masukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga terbuka, maksudnya yang terbuka lah. Sini bukan rongga terbuka. Kalau masukkan apa? Vitamin, batal tak? Tak batal. Sebab bukan rongga terbuka. Ini rongga terbuka. Hidung. Cocok ke punggung, tak batal sebab bukan rongga terbuka. Cocok masuk ke dubur, barulah rongga terbuka. Batal. Yang pertama. Yang kedua, soalan dia buat Dr. Yusuf Khadri buat al-hijama tuftirus sha'im. Adakah berbekam membatalkan puasa? Keluarkan darah daripada ni, tak batal puasa. Walaupun ada pandangan daripada para sahabat Thauban dan juga Abu Hurairah. Abu Hurairah kata batal, tapi tak kuat. Ulama kata, jumhur kata tak batal. Orang yang berbekam tak batal, orang yang dibekam pun tak batal. Sebab Nabi ada satu ketika dia berbekam time dia puasa, tak batal, dan Nabi teruskan puasa. Cuma makruh berbekam bagi orang yang berbekam sekiranya dengan bekam tersebut dia akan lemah tubuh badan dia untuk bekerja kerja dalam puasa. Berbekam-bekam maksud tidur, makruh. Sebab hilang manfaat puasa. La'allakum tattaqun. Konsep rukun tahan daripada makan minum tu lepas, tapi objektif puasa la'allakum tattaqun tak tercapai, maka makruh, tak ada faedah bekam. Bekam waktu malam. Kalau tak demam, maka tak makruh, tak ada masalah. Okey. Tu yang tu. Okey. 75. Muntah batal puasa ke tidak?
tak batal puasa melainkan yang muntah dengan sengaja. Dia ambil kayu panjang ni sampai muntah dengan jari muntah, maka muntah dengan sengaja batal. Kalau muntah saja tak batal. Okey. Itu juga kalau orang lelaki, selalu lelaki lah, keluar air mani. Kalau keluar air mani, mimpi, tidur masuk keluar air mani, tidur malam, bangun subuh tidur balik, jaga zohor, keluar air mani, maka tak batal. Kalau keluar dengan sengaja batal. Keluar dengan sengaja macam-macam lah, guna tangan, guna geser-geser ke apa, batal. Contoh seorang ni pagi dia buat maksiat, tengok cerita lucah, masuk sebelum tidur buat benda lah apa, masuk tidur bangun terkeluar air mani, maka batal sebab dia menuju ke arah yang sengaja. Itu cerita. Sebab air mani ni benda akan keluar, Nabi pun akan keluar air mani. Sebab dalam Hasyiah Bajuri, sampai baca Hasyiah, dia tak ada matan, tak ada dah. Imam Bajuri sebut air mani ni maksudnya apa? Al-ma'ul ladhi yadurru habsu, air yang menolak kautan. Dia akan sampai masa dia keluar. Laki perempuan sama, tapi laki selalu sampai masa keluar dia akan keluar automatik. Tak buat apa-apa pun akan keluar. Nabi pun keluar air mani. Kan ada cerita Sayyidina Aisyah, Nabi lagi solat, Aisyah masuk gitu bersihkan air mani, Nabi pakai solat, tak ada masalah. Sebab air mani itu benda yang memang akan sistem dalam badan, imunisasi, betul. Kamu tak tahu nak biologi ke apa. Tapi benda ni akan keluar. Bahasa dalam saya tu tak tahu, terlupa. Soalnya aku dulu tak dapat A1, dapat A2 je. Tidak tahu. Okay. Kalau dapat A1 anda ingat dah semua, boleh ambil medik lah. Tapi tak apalah, kita ambil ngaji instruksi. Okay. Begitu juga kalau komo berlebihan. Komo berlebihan kalau sampai air masuk dalam mulut, maka batal. Komo berlebihan sahaja tanpa air masuk mulut, maka makruh. Komo biasa-biasa? Tak makruh. Komo berlebihan, komo. Time tak puasa, tak komo-komo pun ambil wuduk, terus masuk muka. Kita puasa komo sampai 10 kali. Komo, makruh. Kalau sampai air masuk, batal. Sebab kita sengaja, sebab kita berlebihan, kita sengaja. Okay. Apa lagi? Tentang apa? Ini banyak pembahasan dia. Dia kalau fatwa-fatwa dia kaji. Okay. Suntikan 85. Hal huknu au tibru tuflu shaib. Adakah suntikan tadi membatalkan puasa? Macam mana? Sebagaimana sebut suntikan. Suntikan ni ada 3 yang disebutkan. Yang pertama ialah untuk ditadawi, untuk berubat, ditakwiyah, untuk bagi kesegaran badan, vitamin, glukos, sebagainya. Dan ditakwiyah, masukkan makanan. Maka masukkan, bukan ambil burger, masukkan jarum tu suntik, bukan. Burger ayam suntikkan makanan, ada benda-benda makanan. Suntik ayam goreng, masukkan ayam, bukan. Kan ada kan? Anda pun tak tahu. Ada kan? Suntikan untuk makanan. Anda pun tak pernah suntik lagi. Tapi ada 3 sebab. Maksudnya, yang pertama, kalau yang untuk berubat dan untuk ditakziah, untuk kesihatan, untuk menguatkan imunasi badan, maksudnya suntik glukos. Tahu glukos atau rosabais? Rosa ni macam gula. Sebab apa gula? Sebab dengan gula tadi dia akan secah darah, akan energi, betul tak? Jangan ambil ustaz zaman sekarang. Itu maksudnya suatu glukos. Sebab dalam badan kita pun memerlukan kepada air. Jadi gula air, tak tahu apa kita. Maksudnya kalau untuk berubat dan untuk ditakziah, glukos, vitamin, maka tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia bukan rongga terbuka dan benda tadi bukan makanan. Tapi kalau ditakziah, suntikan tadi, suntikan memang ada benda-benda makanan. Anda tahu sih benda macam mana? Adakah untuk makan? Contoh orang yang, tapi kena ingat, suntikan semua ini kalau masuk rongga terbuka, walaupun untuk berubat, mulut, hidung terbuka, memang ijma' batal. Sebab asal dia masukkan sesuatu dalam rongga terbuka, batal. Berubat kan batal, kena ganti. Tapi kalau rongga tak terbuka, ni kat tangan, kat badan, kat kepala, kat mana-mana lah, yang bukan rongga terbuka, rongga ya, maka dia tak batal kalau untuk berubat dan untuk ditakziah, berubat dan untuk ditakwiyah, untuk bagi kesihatan badan. Tapi kalau untuk ditakziah, untuk bagi ni, contoh orang kaya, air tak tahan lah puasa ini, suntik sikit, kenyang. Dia tak makan, dia sudah kenyang. Maka ada khilaf ulama. Dr. Syafadui buat pandangan tak batal. Tak batal sebab ilah dia bukan pada rongga terbuka, bukan manfas maftuh, bukan rongga terbuka. Tapi dalam fatwa Syiah Asakor tak ada ambil. Dan dalam kitab yang anda tulis dulu tahun 2009, masa dulu lah, masa Tuan Handsome lagi. Kurus macam Safais. 2009 dah buat kitab Ramadan puasa dan i'tikaf.
maka Syekh Atas Safar kata batal. Sebab walaupun tak ada rongga terbuka, tapi makanan tadi menyebabkan kita kenyang, tak ada faedah kita puasa. Jadi benda ini, kalau kesimpulan boleh diambil ialah kita bawakan lihat pada kondisi. Kalau seorang tadi memang saya sekali suntik memang kena, doktor kata memang kena suntik, dan tadi memang makanan, maka tak batal. So mungkin ada benda-benda lain yang menyebabkan kalau tak suntik mudarat. Tapi kalau orang kaya ataupun orang sahaja ada duit lebih sikit, saja nak suntik, maka batal. Sebab dia tak ada faedah puasa. Gitu, kalau untuk makan ditakdiyah, kalau untuk berubat dan ditakwiyah untuk syahatan, maka tak batal. Tapi ketiga-tiga ini pada perbincangan rongga yang tak terbuka. Kalau rongga terbuka, mulut sebagainya, maka itu adalah batal. Sebab masukkan sesuatu ke dalam rongga. 86. Hal ma'asi tuftirus shaim, adakah orang yang berlaku maksiat tadi, maksiat tadi menyebabkan berbuka puasa, terbatalnya puasa? Maka dah jawab tadi, puasa kalau cukup syarat dan rukun dia maka sah. Perbincangan diterima atau tidak itu yang kedua. Perbincangan pertama sah atau tidak sah. Kalau cukup rukun syarat sah. Dia tengok TV, dia tengok cerita lucah, maka tak puasa sah kalau cukup syarat. Tapi terima tak terima dalam masa dosa semua, ya. Tapi dosa lah, tengok benda maksiat dosa. Tapi kalau zina memang batal lah. Sebab berzina, maksudnya bersetubuh itu dah batalkan puasa. Okay. Jumhur ulama kata tak batal. Jumhur ulama kata tak batal. Zahiriyah kata batal. Tapi jumhur ulama kata tak batal. Yang pasal 91, Iza kalau syaribah yazulu mubasyam atau bakal lain. Maksudnya kalau kita, tengah malam baru bangun, kita sangka masih malam lagi, sedar-sedar, tapi dia zon. Sedar-sedar dah subuh. Dia dah makan dulu, baru tahu subuh dah rupanya. Maksudnya bagaimana? Sangkaan di dalam Islam, ulama bagi pada 4. Satu yakin. Yakin ni 100% kita yakin. Yakin semua. Tengok dua pun masih gelap, tengok jam pun masih ni. Yakin semua. Tengok orang pun tanya semua. Kalau zon yang kedua 75%. Kalau syak tengah-tengah tak tahu mana. Kalau was-was tadi, was-was ni kadang datang ganggu. Jadi kalau zon, maksudnya tak zon. Kalau zon masih kekal, ada waktu untuk makan, maka tak ada masalah. Tapi dengan syarat zon macam mana? Bukanlah zon dia tiap-tiap hari dia tahu dia bangun lewat. Tiap-tiap hari dia tahu dia bangun lewat, dia bangun pukul 6. Habis dah subuh. Habis dah subuh, dah masuk subuh dah. Maka dia makan je. Aku zon ni, zon subuh lagi, zon tak subuh lagi ni, maka tak boleh. Itu dia sengaja membuat zon, bukan zon. Contoh, dia tiap-tiap hari bangun ikan bulan, memang pukul 2 pagi bangun, macam Safais. Bangun tiap-tiap malam. Sampai update status Facebook. Bangun Facebook ni kawan sebab dakwah. Bangun lah, tapi satu hari tu tak sedar. Dalam setahun tu dia bangun, dalam 364 hari dia bangun pukul 2 pagi, siapkan mula lagi. Tapi hari yang terakhir tu 365 tu dia terbangun lambat. Dia tak tahu dia bangun lambat, dia zon masa ni, maka tak ada masalah. Tapi kalau memang tak ada lambat, itu lain lah. Itu kena cek jam. Kenapa kalau mesej datang boleh cek bangun subuh tak boleh cek jam berapa? Itu maksudnya tak masalah, tak kena dengan kondisi dia. Itu je. Ini sebab perbincangan dia lebih kepada banduan umat Islam yang kena masuk penjara yang bukan dalam negara Islam dan tidak ada sistem kebudayaan Islam. Kita tahu tak dengar azan, orang-orang apa yang pengawal pun tak cakap dah azan ke belum, dia tak tahu. Jadi kalau dah gelap, dia zon dah masuk. Kalau zon masuk, maka makan. Kalau tak zon, dia syak lagi, biar gelap tu baru makan. Itu juga kalau dah masuk Aidilfitri. Jadi banduan tengok macam itu. Dia kira-kira memang dah ada kira dalam guna batu pun cukup 30 dah. Dia kena 30 lah sebab dia tak boleh buat 29, sebab dia tak boleh tengok ru'yah hilal. Dia kena 30. Dah 30 memang zon dia. Walaupun dia kira tiba-tiba tersalah. Kalau orang khianat dia tak tambah 5 batu, terawal 5 hari. Tapi kalau dia zon, maka tak ada masalah. Tapi kalau dia sedar ketika itu, contoh, dia sedar ketika dia tipu, maka terus berhenti makan, sambung puasa. Tapi kena gantilah waktu tu. Kena ganti waktu tu. Cuma tak dosa lah, tak dosa. Tapi kalau yang bukan zon sengaja, syak sekalipun, maka dosa. Okey, baik. Apa hukum orang yang berjimat dalam keadaan atau bersetubuh dalam keadaan lupa? Dia kiaskan dalam keadaan lupa segala macam, lupa makan, makan lupa, minum lupa sebagainya, maka tak berdosa. Kalau terlupa, kalau terlupa tak berdosa. Orang jahil dengan haram, maksudnya orang yang tahu puasa tapi tak tahu kalau makan macam ni membatalkan puasa ataupun haram. Maka lihat kondisi dia. Dia sebab apa? Dia jahil. Sama ada dia tak dapat tak hidup dengan ulama ataupun masyarakat setempat dia bukan masyarakat Islam. Contoh, kat kampung mana?
kat Bukit Setongkol ada orang asli, seorang je, satu kampung tu Islam. Tak tahu, ulama pun tak datang, tak tahu, tak ada TV sebagainya. Tapi zaman sekarang orang asal, bukan orang asli dalam kamus Dewan sekarang orang asal kat bahasa yang standard. Dan dia dah kaya, tapi kita ada yang macam tu, maksudnya kalau dia makan kita tak apa, dimaafkan. Sebab dia tak tahu. Tapi walaupun dia orang asli ke apa, dia duduk dekat saksi ni, kata orang asli datang ngaji baru sini, dia tak tahu pun. Kata saksi, orang tengok makan, maka batal. Sebab situasi dia tu sudah Islami. Semua tak tahu, dia kena tanya orang. Itu dalam Islam. Orang yang dipaksa, maka tak batal juga, kan? Man fa'ala bi ghayrihi muftirun qahran. Okey. Orang yang dipaksa tak batal, tapi paksa dengan kadar dia. Bagaimana tahap paksaan yang dibolehkan rukhsah dalam segala perkara? Yang pertama, paksaan tadi akan menyebabkan dia mati, baru boleh buat perkara yang haram dengan kadar darurat. Yang kedua, paksaan tadi menyebabkan darurat ataupun menyebabkan kemudaratan pada diri dia. Tak buat, tak bunuh, tapi kena seksa, kena potong tangan kaki. Tak buat, kena anak bini, kena bunuh. Tak buat, habis miskin. Terus, kalau tak buat, hilang RM1, tak kena lah. Sebab apa? Harta pun sebenarnya zulman. Miskin terus, kena rompak, kena bakar, kena habis semua, maka dipaksa. Maka boleh, mana-mana pun dengan syarat yang pertama, dengan qadar dia. Contoh, anak paksa Anas, anak pegang pistol, makan burger ni, burger ada 3 biji, anak kata, makan sebiji burger makan, dia pun makan 3 biji, batal. Sebab yang kena paksa sebiji, dia makan 3 biji sama sulung, yang 2 lagi tu kerelaan dia, bukan dipaksa, maka batal. Kalau dia makan sebiji, maka tak batal, dan tak dosa, sebab dia kena paksa, sebab dia jaga besar. Okay. Yang kedua, paksaan tadi kalau bidang ibadah tidak melibatkan pada orang lain. Contoh, dia kena paksa buka puasa, melibatkan diri dia. Dia kena paksa zina, tak boleh, sebab melibatkan wanita. Dia kena paksa bunuh orang, tak boleh, sebab melibatkan orang lain. Maksudnya, paksaan yang dibuat itu untuk diri dia, bukan untuk orang lain. Oh, kena paksa, aku paksa kau bunuh orang lain, bunuh, tak boleh, dosa juga. Bincang ulama, kena kisos ke tidak atau khilaf, tapi dosa, sebab tak boleh, sebab dia buat pada diri orang lain. Tapi kalau diri dia, buka puasa, kalau bunuh diri sendiri pun tak boleh, sebab jangan apa. Okay. Okay. Tu kadar dia, dengan kadar yang dipaksa. Tahap paksaan tadi sama ada mati atau menyebabkan mudarat yang besar, ya? Dan yang seterusnya, paksaan tadi ke atas diri dia, ke atas diri dia. Okay. Bersurat 96, bila berbuka puasa ataupun bila terbatal puasa, maka dia ada dua. Sama ada yang pertama kena qada saja, kena ganti saja. Yang kedua kena ganti dan kena bayar kafarah. Maka kalau kena ganti dan bayar kafarah, bersurat 97 hanya bersetubuh saja. Dia kena ganti dan kena bayar kafarah. Bersurat 96 dia kata, makan minum dengan sengaja, maka kena ganti dan dosa. Kalau yang buat so itulah. Tapi makan minum sengaja, maka kena ganti saja, tak ada kena bayar kafarah. Dan apa lagi? Orang yang sakit dan musafir, makan minum rukhsah, kena ganti tapi tak dosa dan tak kena bayar kafarah. Kalau yang menyebabkan sengaja, menyebabkan kemungkaran yang terbatal dengan sengaja, maka dia kena qada dan dosa. Okay. Kalau yang bukan sengaja ataupun diberikan kelonggaran oleh syarak, rukhsah sebagainya, maka kena ganti dan tak dosa. Ijma' ulama hanya yang kena bayar kafarah dan ganti adalah bila melakukan persetubuhan saja di siang hari Ramadan. Walaupun melakukan persetubuhan banyak kali, kena ganti ikut hari, bukan ganti ikut banyak kali dia buat setubuh. Walaupun setubuh 10 kali sehari, bukan 10 kali, 10 hari kena ganti, 1 hari itu dia. Bacaan ulama. Yang kafarah tadi, sama ada bebaskan hamba, sama sekali tak ada hamba, puasa 2 bulan berturut, tak mampu, tak mampu, bagi makan miskin, fakir miskin 60 orang. Secara turutan. Tapi pernah berlaku di zaman Andalus. Zaman Andalus, seorang raja, khilafah anda tak ingat, tapi dalam buku ada Daurul Fuqaha fi Asri Andalus. Ada ni buku ni bagus, Darussalam ada. Dia pun cerita zaman dulu ada ulama bersama-sama dengan Thawrah. Ulama buat Thawrah. Sebab apa? Raja dia tak jaga maslahat rakyat, raja dia pergi buru. Dan nasihat-nasihat tak dengar, Thawrah. Maksudnya Thawrah ni bukan ambil parang dibunuh, maksudnya tujuh perasaan. Kenapa raja jual macam perasaan? Itu maksudnya ada dalam buku tersebut. Dalam kalau Al-Azhar, Risalatul Azhar, Bainal Imbarah Naharda wal Bukrah, ada Bainal Ams wal Yaum wal Ghad, ada juga. Itu bahasa Amira tadi, Imbarah Naharda wal Bukrah. Tapi
buku dia Risalatul Azhar Bainal Ams wal Yawm wal Ghad, maka ada Taurah Syekh Azhar tentang apa, Raja yang Zalim dan juga Perancis. Ni saya ada baca. Saya ada baca. Zaman Andalus saya cerita, raja tersebut ada banyak hamba. Maka ulama ketika itu, ini bidang politik, cara politik, maksudnya cara dalam pengurusan. Dia bersetubuh dengan hamba dia, pada bulan Ramadan. Maka ditanya, maka ulama ketika itu fikir, ulama yang jadi ulama raja dan ulama penasihat istana kata apa? Kalaulah kita kita cakap bebaskan hamba, maka raja tadi akan bersetubuh tiap hari. Sebab dia ada juta, ada beratus hamba, bebas. Maka ketika itu dia kata, kamu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Supaya apa? Supaya kafarah tadi menjadi litakdir, nak mengajar. Apa faedah kita bagi hukuman tidak mengajar? Maka itu kondisi yang tertentu. Itu bergantung pada ijtihad ulama. Itu dalam siasat syariah Dr. Yusuf Qaradawi pun ada. Tapi Dr. Yusuf Qaradawi tak setuju cara tersebut. Sebab nas ni nas qat'i secara tartib. Itu tak apalah perselisihan ulama. Kita mengambil dari sudut pembelajaran. Kalau berjima atau kalau bertubuh, yang kena bayar kafarah hanya lelaki saja pada mazhab Syafi'i. Mazhab lain, perempuan juga kena bayar kafarah. Itu surat 98. Qada dulu kena qada. Dan wanita tadi, isteri terutamanya, sama ada kena paksa ke, lupa ke, tengah-tengah bertubuh baru ingat, maksudnya apa sekalipun walaupun dia sendiri rela, maka dia kena bayar qada saja, tak perlu kena kafarah dalam mazhab Syafi'i. Sebab ilah dia apa? Sebab tafsir definisi bagi tubuh tersebut memasukkan zakat ke dalam faraj dengan kadar cukup dalam kadar kepala zakat. Maksudnya masuk ke dalam faraj kepala zakat itu baru dinamakan definisi sebagai bersetubuh ataupun jima. Tapi dalam konteks ini mazhab Syafi'i, ulama-ulama kibar dan Syafi'i kata apa? Sebab apa? Sebab sebelum sampai masuk berjima atau setubuh dan masuk sebahagian kepada zakat dalam wanita punya faraj, dia sudah dikira memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Maka dia batal. Dia dah batal dahulu dengan benda lain, baru dia dikira jima. Maka laki tadi dikira batal dan jima. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i kata apa? Laki sahaja yang kena kafarah, tapi wanita tak kena kafarah, hanya kena qada saja. Gitu kan? Ini dah yang penting. 10.30 dah habis ni. Buku 100, ma yustahabbu lis-shaim, apa yang digalakkan bagi orang yang berpuasa. Antaranya biasalah mendahulukan, bukan dahulukan, mensegerakan berbuka adalah sunat. Melewatkan berbuka tanpa sebab adalah makruh kerana menyerupai orang Yahudi berpuasa. Makruh saja. Tapi kalau tengah naik motor jam, kalau naik kereta lain lah, boleh tak ke rumah sebelah ataupun apa makan sebelah, boleh ni naik motor, lepas memangnya masalah ke apa. Jadi tak makruh. Kalau melewatkan dengan sengaja tanpa sebab, maka makruh. Hukum mensegerakan berbuka adalah sunat. Sebab itu kadang-kadang kita kat kampung Tok Bilal dia dah masuk waktu, dia tak azan terus. Dia makan kurma, minum air. Jangan kita, "Oi, Tok Bilal batal." Tok Bilal tu kata, "Dikira masuk waktu, bukan azan. Masuk waktu bukan azan. Dah masuk waktu aku boleh makan, aku nak azan selepas tu 10 minit. Kan pulang pada aku lah. Dah masuk waktu tak azan 10 minit. Nak azan, nak sembahyang 5 minit lepas tu, tak azan boleh, sebab dah masuk waktu." Dikira masuk waktu, bukan kira azan. Azan tu menanda masuk waktu. Saya tu dia boleh, tapi dia tak ada hantar nasi ayam dulu ke nasi tomato baru azan. Payah pula orang kampung nak buka puasa nanti. Kesian orang kampung, dia mesti periksaan kampung. Jadi dia nak air sikit kan, atau dia azan. Sebab sudah masuk waktu. Nak azan kena masuk waktu. Dan antara lagi yang tak disebut sini ialah berbuka dengan kurma, air zam-zam. Kalau tak ada air zam-zam, air manisan, air karkadir, air sirap, air apalah manisan sebagainya. Air manisan sebagainya. Kurma ada sunat juga. Adakah dikira berbuka puasa dengan hanya makan minum saja? Tak. Dikira berbuka puasa dengan segala benda mufattirah, benda yang membatalkan puasa. Contoh, orang baru kahwin, dah masuk maghrib, tak sempat makan minum, tubuh dapat pahala buka puasa. Tapi afdalnya makan minum lah. Buka puasa tu kena buka puasa, dan afdal sunat segerakan buka puasa. Dan sunat segera puasa, afdal pula makan minum. Nak buka puasa korek hidung, azan korek hidung berlaku, buka puasa. Tapi tak afdal. Afdalnya makan minum. Sebab apa? Selepas mana kita tahan diri makan minum, kita perlukan tenaga sebab kita nak balik. Yang kedua, sahur. Sahur dan melewatkan sahur, dia dua. Sahur itu adalah sunat, melewatkan sahur juga sunat.
Nabi sebut dalam satu hadis, bantulah apa ibadat kamu di malam hari untuk qiyamul lail sebagainya dengan qailulah, dengan tidur tengah hari. Sebab itu kadang-kadang kalau kita kat kuliah, tidur dalam kuliah kan, doktor leh tengah dia tenau qailulah asyallah dah mustahab. Macam gitu. Macam qala Rasulullah qala dia apa. Tapi dalam kuliah kan tidur pula. Kalau tertidur, kalau nak tidur tu niat qailulah, tapi tidur belakang-belakang sikit. Setidak-tidaknya tak dengar ilmu, dapat pahala sunat tidur. Qailulah. Nabi sebut, bantulah untuk ibadah malam dan qailulah, dan bantulah untuk puasa kamu dengan bersahur. Dan Nabi sebut juga, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah, kerana pada sahur tersebut ada keberkatan. Antara keberkatan dia ialah ada tenaga untuk melaksanakan puasa dalam keadaan cergas. Dan sahur ni dikata macam mana nak kira sahur? Apa kira sahur? Kalau kita isyak 8.30, dekat pukul 9 makan dikira sahur? Tak. Dalam ketetapan secara terperinci tak ada, secara muktamad tak ada. Tapi dalam Taksilah Anas hingga Anas dalam fatwa Syiah Tiasakor, dikira sahur itu selepas separuh malam. Contoh kalau kat Malaysia pukul 12 minit dah kira separuh malam. Sini tak boleh lah, sini sebab malam pendek. Kira berapa jam? Malam 8 jam. Selepas 4 jam masuk maghrib, 4 jam setengah tu kalau makan boleh niat sahur. Tapi dapat sunat sahur, tak dapat sunat melewatkan sahur. Itu maksudnya gitu. Melewatkan sahur. Waktu imsak adakah wajib? Bagi kita waktu imsak adalah waktu untuk kita berhati-hati, waspada. Sebab apa? Minal khaitil abyad minal khaitil aswad. Garisan tadi, garisan putih dan hitam, itu masuk waktu imsak, supaya kita nak berjaga-jaga. Sebab zaman sekarang masyarakat lagu lalai dan jauh. Jadi ulama letak imsak adalah ni. Okay? Dan tidak boleh beriktikad. Imsak tadi mengharamkan untuk makan, sebab kita akan masuk dalam kondisi mengharamkan perkara yang halal. Ini Allah muka. Kul man harrama zinatallahi allati wa sebagainya. Ya, tak nak makan tak apa. Kita ambil sebagai langkah jaga-jaga, tapi bukan sebagai waktu untuk haram makan. Contoh 3.25 baru masuk subuh, imsak 3.20. 3.22 boleh makan, tak ada masalah. Tapi pastikan 3.24 sudah habis makanan dalam rongga, dalam mulut sebagainya. Ustaz, kalau bangun 3.24 letak burger dalam mulut, lepas tu lepas 10 minit dah azan baru telan, boleh tak? Batal. Sebab rongga di sini. Kalau letak burger sini, lepas azan masuk dalam rongga, batal. Baik kan kalau makan burger tercekik kat sini, tak apa, sebab memang dalam rongga. Tapi tak ada orang tercekik mati. Jadi kalau tak ada ni bukan rongga. Satu kita tak jadi, tak batal. Yang tadi tak batal. Tapi masalah tu batal. Tapi kalau sini dia sudah hisap makanan, batal lah. Sebab hisapan tadi, air tadi akan masuk. Air kalau keluar tarik, air basi ke, tak boleh. Sebab dah keluar daripada dia punya kawasan. Tapi dalam ni, sebagaimana dalam mulut, kumpul lah air pun. Kumpul. Apa tak ada masalah. Jangan sampai keluar. Tu tahap dia. Dia tahap dia. Sebab rongga di sini. Masuk sini tak ada masalah. Masuk tu kalau dah keluar masuk balik. Orang ada soalan semalam tanya, pelajar medik tanya. Memang saya dah pelajar medik kan? Ada pelajar ustaz. Dia tanya ustaz, kalau masalah apa? Dia sembelih, contoh. Dia sembelih bahan kumahan najis itu, puas separuh kan? Masuk balik. Batal kita masa dia. Dia kata cari payah nak berak ni. Cari payah nak berak. Kesian orang sembelih tadi tak nak berak. Dia kalau sebahagian tak nak masalah. Lain lah kalau dah keluar dah najis itu, dia ambil masuk kamar. Itu masalah. Sebab dah keluar. Tapi kalau tengah tu tak putus lagi, tak ada masalah. Ada payah nak berak macam ni kata. Payah macam ni. Terus nanti orang tak masuk ustaz apa? Nak berak pun payah nak ustaz. Mudah. Masukkan satu lain, dah keluar. Benda yang memasukkan, maksudnya benda tadi yang dah keluar. Dah keluar, memasukkan. Itu nama memasukkan. Okay. Apa lagi sunat? Sunat, semalam pun ada tanya ustaz, kata sunat berbuka yang kurma. Kan banyak jenis kurma, rutab, ajwaf lah apa. Tuan anda kata anda tak kaji lah pula, anda tak tahu. Tapi yang sunat makan kurma, makan rutab ke ajwaf ke apa. Dan sunat lagi makan ajwaf. Sebab bukan sunat sebab bukan ajwaf, sebab ajwaf tadi kurma yang anda dimakan. Itu je. Bukan sebab ni. Tapi anda tak kaji lah pula. Anda pun tak tahu ada berapa banyak jenis kurma. Yang ketiga, tanazu'an al-lagwi warrafsi wal-juli was. Maksudnya jauhi daripada perkara lagu dan perkara celahan dan sebagainya. Maksudnya jauhi ni wajib. Mengumpat wajib jauhi. Bukan sunat, wajib. Bukan dalam Ramadan sunat lah jauhi. Mengumpat wajib jauhi. Mencela, menghina wajib. Tapi sunat di sini sebab kita menghormati bulan Ramadan. Jauhi perkara maksiat wajib, tapi tak buat, maksudnya kita menghormati bulan Ramadan, itu sunat dia. Maksudnya, dalam bulan Ramadan sunat je mengumpat, jauhi mengumpat ni. Maksudnya, kalau pun tak dosa sebab sunat. Bulan lain tak ada masalah. Tak.
Perkara yang maksiat wajib tauhid tapi tak dibuat, tak berluasa dalam bulan Ramadan adalah sunat Rasulullah Muhammad SAW. Antara lagi perkara sunat bagi orang yang berpuasa, bangun tengah malam, tarawih dan sebagainya. Rakaat tarawih dan sebagainya boleh baca mana? Baru pos pagi tadi akan tak baca. Ada blok mana ada. Baru pos pagi tadi Okey, apa lagi? Yang kelima, pesan 110. Iktinamu ayyam Ramadan fi dhilli wa ta'am wal jaw. Maksudnya tengah bulan puasa ni, teruskan amalan-amalan ketaatan, ibadah, puasa, doa dan sebagainya. Banyakkan lagi buat ibadah. Ibadah sunat, ibadah wajib memang kena buat lah. Ibadah sunat kena banyakkan. Macam mana pengajar? Dia berhenti ke apa? Soalan, bukan soalan je terus. Okey, yang lain tu tentang makhluk apa boleh baca sendirilah. Kalau ada soalan, ada tulis, boleh teruslah tulis. Kalau tak ada secara live,